Kurap boleh berada di mana-mana, di kepala, di muka, di bahagian badan dan sehinggakan di bahagian kuku. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan penyakit kurap kepala. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan kurap kepala. Kurap kepala ialah satu jangkitan kulat di bahagian kepala. Ia melibatkan jangkitan di bahagian kulit dan juga di bahagian rambut. Dalam bahasa perubatan, kita memanggilnya sebagai tinea capitis. Ia adalah mengikut lokasi badan. Contohnya, kalau di bahagian badan, kita namakannya sebagai tinea corporis. Kalau di bahagian kaki, kita namakannya sebagai tinea pedis. Dan kalau di kepala, kita memanggilnya sebagai tinea capitis. Jangkitan kulat ini senang merebak, maknanya ia senang untuk disebarkan daripada manusia kepada manusia lain, daripada objek kepada manusia dan daripada haiwan yang dijangkiti kepada manusia. Sekiranya manusia ke manusia, ia terjadi disebabkan seseorang yang dah ada penyakit kurap menyebarkan jangkitan kulat tadi kepada orang yang sihat. Kalau daripada benda kepada manusia, iaitu seperti perkongsian barangan. Contohnya seperti sikat, tuala, topi dan juga bantal. Yang itu adalah contoh bagaimana jangkitan kulat ini boleh terjadi. Dan biasanya jangkitan kulat ini terjadi kepada kanak-kanak yang berusia 3 hingga 7 tahun. Penyebab kepada kurap kepala ia disebabkan oleh jangkitan kulat. Kulat ini kita namakan sebagai dermatofit. Kulat dermatofit ini dia suka keadaan yang panas dan juga lembap. Bila kulat ini menjangkiti di bahagian kepala, ia akan penetrate ataupun memasuki bahagian kulit dan juga ke dalam struktur rambut. Jadi, perubahan akan berlaku di bahagian kulit dan juga di bahagian struktur rambut yang menyebabkan rambut itu boleh gugur. Kalau kita lihat gejala seseorang yang mengalami kurap kepala, biasanya orang itu akan rasa gatal-gatal di bahagian kepala. Dan di sebahagian rambut itu akan rosak dan akan menyebabkan rambut itu gugur. Lama kelamaan, ia menyebabkan mungkin ada berlakunya tompok-tompok botak. Rambut ini juga akan cepat terputus dan juga cepat gugur. Kalau kita tengok lebih dekat, kulit yang terkena kurap ini, kulit akan bersisik dan warna juga mungkin mengalami perubahan. Mungkin akan berlaku merah-merah ataupun berwarna kelabu. Pesakit juga mungkin akan komplain sakit di bahagian tersebut dan juga akan terasa demam. Rawatan kepada kurap kepala berbeza sedikit berbanding dengan kurap yang lain, berbanding dengan kurap di badan dan berbanding kurap di kaki. Kurap kepala tidak berapa berkesan dengan penggunaan krim ubat, kerana krim ubat ini tidak dapat masuk dan tidak dapat tembus akar rambut itu dengan baik. Oleh sebab itulah krim ubat itu tidak berapa berkesan. Dan kurap kepala ini biasanya memerlukan rawatan yang sistemik, iaitu memerlukan rawatan dengan penggunaan ubat makan, iaitu memakan ubat yang antifungal. Durasi penggunaan ubat juga panjang, ia mungkin mengambil masa sehingga 6 minggu. Dan penggunaan ubat ini perlu dapatkan nasihat doktor, perlu jumpa doktor. Dan doktor akan prescribe dan memilih ubat oral antifungal yang sesuai bagi pesakit berkenaan. Ada juga shampoo yang khas untuk matikan kulat. Ia mempunyai bahan aktif seperti ketoconazole ataupun selenium sulfide. Shampoo ini biasanya tidaklah secara langsung membunuh ataupun mematikan kulat berkenaan, tapi ia akan prevent kulat ini daripada merebak ke tempat yang lain. Sebab itu, biasanya shampoo bagi kulat ini perlu dikombine sekali dengan ubat yang makan. Antara langkah pencegahan yang boleh diamalkan ialah shampoo selalu. Ia adalah salah satu langkah untuk mencuci rambut dan mengelakkan jangkitan kurap. Yang kedua iaitu, jagalah kebersihan dan selalu cuci tangan. Ia akan mencegah penyebaran dan penularan sakit kurap. Yang ketiga, jangan pegang dan elakkan binatang yang mempunyai jangkitan kurap. Sebelum memegang binatang tertentu, tengok dahulu kulit binatang berkenaan sama ada elok ataupun tidak, ataupun ada jangkitan kurap. Dan sekiranya terpegang binatang tersebut, cucilah tangan betul-betul.
Dan tips keempat untuk mencegah penularan kulat ialah jangan kongsi barang peribadi. Contohnya ialah seperti sikat, bantal dan juga tuala. Simpan barang ini untuk kegunaan sendiri dan jangan kongsikan dengan orang yang lain. Saya rasa itu sajalah perkongsian saya buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.